Anaknya agar dapat berjasa ataupun menabur bakti di tanah Gaza. Ada dalam soal. InsyaAllah kita doakan moga-moga makbul doanya, insyaAllah. Amin ya Rabb. Jadi Haji Hajah berkaitan cerita pasal syuhada ni pula. Saya nak tanya Haji Hajah, teka-teki Haji Hajah berkaitan dengan syuhada dan juga anbiya. Ayyu afdal minhuma? Manakah yang lebih afdal? Bukan untuk merendah-rendahkan dah, tapi nak bagi tahu mana satukah yang lebih kita rasa mulia lah, lebih hebat kan. Tak pun merendahkan, bukan tujuan merendahkan, tapi nak bagi tahu kedudukannya yang lebih afdal. Ini adalah salah satu kerja rumah yang Haji kena study nanti. Tak bolehlah saya suap tu kan. Tapi kalau dalam sejarah nanti kita akan tengok macam mana Mekah pada awalnya. Untuk yang awalnya saya starting, saya bagi tahu Kaabah, di bawah Kaabah, di atas Kaabah tu adanya malaikat yang tawaf, bukan hanya manusia yang bertawaf. Ibadah tawaf ni lama, bukan setakat yang bukan dimulai oleh manusia, tetapi dimulai oleh malaikat. Malaikat tawaf di atas arash, lalu di bawah itu Allah SWT turunkan satu batu ataupun tempat yang dipanggilkan Kaabah. Jadi apa yang berlaku atas tu sebenarnya? Malaikat tu kenapa tawaf? Pertama sekali ketika mana Allah SWT nak cipta Nabi Adam AS, malaikat ada sedikit curious terhadap Allah SWT. Wahai Allah, tidakkah engkau tahu bahawa manusia ini, kau ciptakan manusia ini, bukankah mereka ini akan menumpahkan darah? Kalau dalam surah Al-Baqarah sebut Allah SWT kata apa? Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu. Waktu itu malaikat menyatakan keresahan, menyatakan bahawa menyesalnya aku berkata sedemikian. Lalu apa yang berlaku? Taubatlah malaikat sehinggalah hari kiamat dengan tawaf sampailah ni. Jadi nak bagi tahu bahawa hebatnya tawaf tu, kalau kita tawaf di bawah, di atas tu malaikat turut tawaf. Sehingga waktu dalam surah Al-Fil, waktu Nabi SAW lahir, surah Al-Fil menceritakan tentang apa? Usaha jahat yang dilakukan oleh kerajaan Bani Abraha, iaitu kerajaan Yaman. Cerita dia macam mana? Nanti kita cerita. Saya nak cerita dia ada berkaitan dengan ketidakpuasan hati tentera kerajaan Yaman terhadap orang Arab yang memelihara Kaabah. Orang-orang yang memelihara Kaabah yang awal sekali antara Arab jahiliah yang menjaga Kaabah dahulu, iaitu Qusay bin Kilab. Qusay ini dia ada jawatan dia banyak. Dalam kitab Sirah Ibn Hisham, dia ni adalah seorang yang berpegang jawatan, iaitu pertama, dia lah yang tukar kelambu Kaabah, dia jugalah yang siqayah, yang bagi minum jemaah haji, dialah juga yang bagi makan jemaah haji, dan dia jugalah yang mempunyai parlimen Mekah ataupun An-Nadwah namanya. Dan satu lagi, Allahumma salli Muhammad, saya tak ingat satu lagi. Dia ada 5 jawatan lagi. 5 jawatan. Lalu memang Allah anugerahkan kepada Qusay bin Kilab. Kemudian lepas daripada Qusay bin Kilab, anak beranak dia daripada Abdiddar, Bani Abdiddar ketika itu, mereka ni tak puas hati. Macam mana semua jawatan tu ada pada Qusay? Waktu itulah berlakunya pertelingkahan. Jadi dibahagi-bahagikan, sehinggalah orang yang menjaga kelambu Kaabah tu dan dapat yang menjaga kelambu Kaabah tu satu lagi yang memegang kunci Kaabah. Yang memegang kunci Kaabah itulah sampai sekarang masih lagi dipegang oleh Bani Abdiddar. Bani Abdiddar ni anak beranak Qusay bin Kilab. Jadi apa berlaku? Saya teringat masa sebelum waktu almarhum Tuan Guru Harundin, almarhum Tuan Guru Ustaz Harundin waktu hidup, beliau antara orang yang merawat kerabat Diraja Saudi. Apa yang berlaku? Beliau selepas dah selesai rawat dan dah berjaya, alhamdulillah, kerabat raja tu bagi tahu dekat Tuan Guru Harundin, almarhum Tuan Guru Harundin. Dia cakap, Syekh, oleh kerana kau telah sembuhkan penyakit dan sebagainya, aku nak tanya apakah yang kau paling inginkan?
Tuan Guru Harudin, almarhum Tuan Guru Ustaz Harudin, dia kata apa? Aku nak sesuatu yang aku rasa bagi kau mudah, tapi bagi aku ianya sangat besar. Apa tu? Aku boleh bagi Ferrari, aku boleh bagi Lamborghini, aku boleh bagi tanah, aku boleh bagi rumah, aku boleh bagi hotel atas nama kau dan sebagainya. Cakap dia apa yang kau nak? Aku nak solat di dalam Kaabah. Dia antara orang awal yang solat dekat dalam Kaabah. Yang antara orang yang terdekat kita ni, macam sebelum-sebelumnya ada juga. Dia kata apa? Aku nak sangat solat di dalam Kaabah. Subhanallah. Itu yang dia nak. Dia tak pandang lah, tak pandang kereta Lamborghini, dia tak pandang Ferrari, dia tak pandang. Ini cerita betul kisah almarhum Ustaz Harudin. Akhirnya solat dekat dalam tu dan dirasakan sangat-sangat tenang. Dan untuk aja pengetahuan berkaitan Kaabah ni, Malaysia adalah satunya negara yang kiblatnya betul-betul berhadap dengan Hajarul Aswad. Beza dengan negara-negara lain yang menghadap dengan bucu-bucu yang tidak kena pada Hajarul Aswad. Tetapi Malaysia adalah negara yang kiblatnya betul-betul menghadap Hajarul Aswad. Oleh kerana itu, kalau kita solat di rumah, kenalah sentiasa merasai bahawa kita sedang betul-betul solat itu berhadapan dengan Hajarul Aswad. Barulah kita rasa halawatul iman, barulah kita rasa kesempurnaan solat itu. Nak cerita pasal bab solat juga. Solat tu kalau pepatah Arab ataupun para ulama menyatakan bahawa as-solatu, masing-masing duduk belaka dah ni. Faiz Arif ke Faiz nama? Arif. As-salatu As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Solat itu adalah tiang agama. Jadi nak bagi tahu, tiang ni adalah satu binaan yang memasakkan daripada bawah hinggalah ke atas. Sama juga macam solat. Kenapa dipanggil as-salatu imaduddin? Nak menyatakan bahawa saat kita solat, saat itulah kita sedang berhubung dengan Allah. Walaupun kepala kita di tanah, tetapi connection kita dengan Allah itu sangat kuat, sangat utuh dan juga sangat hebat. Sebab itu dasar solat itu, waktu kita solat itu, nak bagi tahu kepala kita lebih hina daripada punggung kita. Dan waktu itulah betapa kalau kita perhatikan perkataan as-salatu imaduddin, kalau kita nak bina rumah, tak ada tiang, apakah yang menghubungkan antara tanah dan juga bumbung? Tak ada, melainkan hanya ada tiang barulah boleh terhubungnya makhluk yang berada di tanah dan juga Allah dengan para malaikat di atas sana. Lalu apa yang berlaku, tuan-tuan? Waktu itulah kita merasai bahawa pentingnya solat, kerana solat itu adalah satu connection yang sangat kuat. Kita bukan hanya sekadar solat tunggang terbalik, solat hanya sekadar melepaskan batuk di tangga dan sebagainya. Rasai kenikmatan solat. Sebab kita berada di tempat di mana Nabi SAW, Allah SWT berisra' dan mi'rajkan Nabi SAW, isra'kan Nabi daripada Mekah kerana solat. Ibadah lain Allah SWT hanya keluarkan arahan, tetapi ibadah solat Allah SWT menjemput Nabi. Allah SWT menjemput Nabi, wahai Muhammad, waktu inilah waktu kau kesedihan. Waktu kesedihan Nabi adalah ketika mana tahun 10 Hijrah. Sedih Nabi. Tapi kalau kita nak tahu cerita pasal waktu kesedihan ni, dia ada kaitan dengan Taif. Waktu kesedihan Nabi adalah waktu ketika mana Nabi SAW kehilangan orang yang paling penting. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah, pakcik Nabi. Kemudian tahun itu jugalah Nabi SAW pergi ke Taif. Pada tahun yang sama Nabi SAW pergi ke Taif. Nabi sedih sebab apa? Sebab waktu di Taif Nabi dimaki, dihina, dihamun. Kalau dalam sirah Ibnu Hisham menyatakan bahawa waktu Nabi datang ke Taif, apa yang berlaku? Situasi dia, Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah ketika itu. Zaid bin Harithah ni adalah hadiah kepada Nabi SAW, hadiah daripada Sayyidatina Khadijah kepada Nabi SAW. Waktu tu Zaid bin Harithah, dia melihat Nabi SAW bertemu dengan orang Taif. Orang Taif kata apa? Muka ni nak jadi Nabi, muka ni bukan kata Rasulullah. Dalam kitab surah tu menunjukkan bahawa Nabi diludahi sampai cakap muka ni nak jadi Nabi. Tuan-tuan nak jajah bayangkan Nabi kita, Nabi down ke?
Nabi lemah semangat ke? Abang tak ada kan? Nabi tak lemah semangat. Sebab apa? Sebelum Nabi ke Taif, Allah dah janji pada Nabi. Allah janji Nabi pada surah yang kita selalu baca, tapi kita kena tahu sejarah surah tu macam mana. Saya nak cerita banyak sebenarnya tuan-tuan, sebab kita ni, perjalanan kita ni adalah penuh dengan ilmu sebenarnya. Sebab tu saya awal-awal saya minta ajar-ajar, kalau kita berada di tanah Mekah, tanah Haramain, kalau kita nak seronok tak ada masalah, tapi hadaf utama kita adalah ibadah, ilmu, dan juga kita dapat apa yang kita tak dapat, jemaah-jemaah lain tak dapat. Tuan-tuan tahu tak, ajar-ajar tahu, waktu Nabi dapat wahyu, ada satu ketika Nabi SAW terhenti wahyu. Nanti kita akan pergi esok atau lusa kita akan pergi tempat Masyair. Kita akan melihat Bukit Gusur di mana tempat Nabi SAW dapat wahyu. Gusur pula, Gua Hira, tempat Nabi SAW dapat wahyu. Dan di Gua Hira itulah ketika itu Nabi turun naik daripada bawah, naik, kemudian pergi ke atas, turun, kemudian naik lagi. Lepas tu Nabi SAW dalam keadaan Nabi dalam hadis sebut pernah menyatakan bahawa ketika itu Ummu Aiman melihat bahawa aku risau melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ni siapa? Ummu Aiman ni banyak pula, nanti kita cerita pasal Nabi tu dulu. Waktu Nabi dapat wahyu, tiba-tiba wahyu tidak turun selama 6 bulan. Sebulan Nabi pergi, turun naik bukit, ya Allah, aina anta ya Allah, aina anta, kemana engkau ya Allah, limadha wadda'akani, kenapa kau tinggalkan aku ya Allah, kenapa kau tinggalkan aku? Sampailah Nabi turun, Nabi balik ke Mekah. Nabi berhadapan dengan siapa? Nabi berhadapan dengan Abu Lahab, Hindun. Nabi berhadapan dengan isteri Abu Lahab. Nabi berhadapan dengan pakcik-makcik yang memusuhi Islam, yang memusuhi Nabi. Sehinggalah dia kata pun, ya Muhammad, uzur ya Muhammad, wadda'a rabbaka laka ya Muhammad, sesungguhnya Tuhan kau telah meninggalkan kau Muhammad. Apa agama yang kau bawa ni Muhammad? Aku dah tak nampak, aku nampak kau ni macam tak kuat. Setiap kali Nabi balik, Nabi akan berhadapan dengan pakcik-makcik yang mulut leza, mulut jahat, sehingga menyatakan bahawa Nabi sampai tak nak balik. Nabi pergi ke Gua Hira, kemudian turun balik, seolah-olah Nabi nak tunggu, ya Allah, mana wahyu lagi, mana wahyu akan turun ni ya Allah. Kemudian apa yang berlaku? Turunlah satu surah yang menjadi penguat kepada Nabi. Dan lepas surah itu turun, Nabi dah tak rasa apa-apa dah. Surah itulah yang memberikan kekebalan kepada Nabi dalam berdakwah. Surah itulah yang menguatkan Nabi. Surah itulah yang menjadi motivasi kepada Nabi. Surah itulah yang menjadi surah healing kepada Nabi waktu dakwah Nabi. Sebab waktu itu bukan dakwah secara siriah lagi. Waktu itu dah dakwah secara terbuka. Sampai Nabi SAW stres. Surah apa? Saya tanya dulu, sebelum saya jawab saya tanya dulu. Surah apa? Surah dia surah Makkiyah. Iqra' bukan. Surah Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Surah ni nanti saya cerita pasal surah ni, tapi ajar-ajar kena stay tune dulu. Ajar-ajar sebab saya nak ada maklumat sikit, nak tulis laporan. Jadi ajar-ajar rehat sekejap. Kita sambung surah Duha.